Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila buka muka surat 356. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا Sadaqallahul azim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu kumpulan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Lalu mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha sucilah kebesaran dan keagungan Tuhan kami, dan tidak beristri, dia tidak beristri dan tidak beranak. Surah yang kita baca ini namanya Suratul Jin. Suratul Jin. Kerana di dalam perkataan itu ada disebut dalam ayat yang pertama lagi, yaitu Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Seperti biasa kita sebutnya, nama surah tidak menggambarkan kandungan yang ada di dalamnya, ataupun tidak semestinya menggambarkan kandungan yang ada di dalam surah itu. Tetapi di dalam surah ini, dalam surah Al-Jin ini, banyak ayat memperkatakan tentang jin. Kerana ia diturunkan selepas daripada satu peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu berlaku sebelum Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj. Kita pun sekarang berada dalam bulan Isra Mi'raj, bulan Rajab. Bukan Rajab dah, orang Arab disebutnya Rajab. Kita panggil bahasa Rajab, bulan Rajab, nak puasa. Peristiwanya begini,
Nabi dalam salah satu siri dakwahnya setelah dia dibenci oleh kaum Quraisy, dan Nabi memilih satu tempat yang sesuai untuk dia berdakwah. Tempat itu diharapnya lebih nyaman, lebih terbuka, lebih telus untuk menerima, untuk mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang dipilih itu ialah Taif. Taif sekarang ni orang tidak jauh daripada negeri, daripada Mekah, dan boleh dilawati oleh jamaah haji. Saya ingatnya tidak lagi menjadi sekatan. Di sini di Taif ini ada kubur, namanya kubur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi lah, sahabat Nabi yang digelarkan dengan Turjumanul Quran. Turjumanul Quran, juru bicara Al-Quranul Karim, namanya Abdullah bin Abbas, tempatnya Taif. Nabi bila nak masuk sini, dia minta izin dengan ketuanya terlebih dahulu, sebab tak boleh masuk kalau ketuanya tak benar. Nabi minta izin, ketuanya tak benar kerana tujuan dakwah itu ialah di mana-mana pun boleh dianggap sebagai memecah belahkan perpaduan mereka dakwah. Melihat demikian, Nabi minta juga, tapi mereka tidak benar. Tak apalah, kalau tak benar Nabi boleh pulang, kerana rumah tempat itu dia ada tuannya, ada ketuanya. Mestilah dengan izin ketua terlebih dahulu. Bila Nabi pulang, mereka upah pula budak-budak supaya membaling batu pada Nabi. Jadi di sini Nabi SAW rasa amat duka cita atas perbuatan itu. Bukan saja tak benar, sepatutnya dengar dulu apa yang nak diucapkan oleh Nabi, tapi mereka mengupah pula budak-budak supaya membaling batu kepada Nabi SAW. Pulanglah Nabi dengan rekasnya begitu. Pulanglah hingga sampai ke Mekah pada waktu subuh. Bila sampai pada waktu subuh, Nabi semayang pada suatu tempat, dan tempat itu dibina masjid. Kemudiannya terkenal dengan nama Masjidul Jin. Dalam Masjid Al-Jin, masjid ini tidaklah terlalu besar sangat, tidak besar sampai akhir pun, sebab dia tidak jauh dengan Masjidil Haram, tak jauh. Tak tahulah sekarang ni dengan sebab pembinaan baru, pengubahan baru Masjidil Haram itu, sama ada Masjid Jin ini terlibat dengan tempat itu ataupun tidak. Tapi saya ingatnya tempat itu tak jauh. Boleh jadi kalau pembesaran itu luas, dia sudah mengambil tempat yang termasuk masjid, itulah Masjidul Jin. Nabi semayang di sini. Nabi baca surah ini diturunkan. Nabi baca, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, dan seterusnya. Bukan surah ini, Nabi semayang subuh. Kisah ini menceritakan tentang jin itu. Dalam semayang subuh ini tak ada orang musyrikin ramai di kawasan tu. Jadi mereka tak datang lah, lebih lagi kalau semayang subuh. Tambah punanya kalau bila di situ dia maya Arhamar Rahim itu kuat sangat, musyrikin marah lah, dia nak tidur mana-mana marah. Jadi boleh jadi tidaklah tak bacalah ya Arhamar Rahim itu pasal Bilal pun tahu. Ini awal Islam datang jin. Jadi Tuhan gantikan bila makmum itu yang tak ada daripada manusia, Tuhan ganti jin datang mari semayang di belakang Nabi SAW. Jin ini mula-mulanya tak ramai, seorang dua orang macam itulah. Kalau jin tidak sesat, tapi jin Islam lah datang semayang itu. Jin ni ada beberapa nama. Pertama sekali Iblis ni ketua dia. Iblis ni sama dengan Adam. Waktu Adam di dalam surga itu, nama Iblis ni dia gelisah sangat. Dia gelisah, kalau tak boleh dia pergunakan Adam, dia tipu Adam supaya keluar daripada surga. Lalu dia buat hal, dia kempen juga termasuk dengan isterinya supaya makan buah yang dilarang itu, sampai kepada Nabi sampai hingga Adam dikeluarkan daripada surga.
Iblis namanya iblis, bapa bagi segala jin dan syaitan. Bapa dia macam Adam, bapa manusia. Iblis dalam bahasa Arab maknanya yang dilaknat. Iblis maknanya yang dilaknat. Tu al-mal'un, yang dilaknat. Iblis. Syaitan macam semua manusia lah. Semua manusia ini anak-anak Adam semuanya. Syaitan itu anak-anak iblis semuanya. Anak-anak iblis, keturunan iblis. Syaitan namanya syaitan kerana jauh daripada rahmat. Syaitana maknanya ba'uda anir rahmah, jauh daripada rahmat. Jadi semua syaitan itu jauh daripada rahmat. Maknanya semua syaitan itu kafir lah, jauh daripada rahmat. Kemudian yang Islam itu bukan semua jin satu lagi. Jin ini terbagi dua. Nama jin itu kerana tidak kelihatan. Jin pasal tak nampak, nama dia jin. Jin terbagi kepada ada mukmin dan ada yang tidak mukmin. Jin. Jadi tiga kumpulan lah. Bukan tiga kumpulan, tiga nama pada satu kumpulan. Jin maknanya tidak nampak. Benda-benda yang tak nampak itu namanya jin lah. Jin. Jadi jin ni jin mukmin, ada jin tidak mukmin. Yang semayang di belakang Nabi ini jin mukmin. Dia beriman. Bila dia dengar Nabi SAW membaca Al-Quran pada salat subuh, jin itu pun pergi balik, dia kerah habis segala anak cucu dia datang mari semayang. Dia kata mari kita semua semayang. Kita dengar dia kata ada orang baca, dia baca mengenai kita, mengenai jin. Cukup cantik dia katanya apa yang dia baca itu. Mari. Jadi puak-puak dia pun, puak jin ni pun datang semayang. Itulah masjid itu namanya masjid jin. Datang semayang di belakang Nabi. Dan mereka pun terpukau dengan keajaiban Al-Quranul Karim yang membicarakan tentang surah ini. Boleh jadi surah jin ini tak turun lagi pada ketika ini kerana jin kisahnya dibicarakan pada awal surah ini. Tak kalah sebelum daripada peristiwa itu Al-Quran sudah berbicara tentang jin. Tetapi jin itu berkenaan dengan peristiwa ini. Peristiwa ini menjadi ada kaitannya dengan surah yang kita baca ini. Surah yang kita baca namanya surah jin. Mereka datang ke sini kerana mereka sangat suka kepada surah ini. Kalangan ahli rohaniyat ini kita kata sekarang ini ilmu perbomohan, ilmu perubatan Islam. Jadi malaikat ni pun, kalau malaikat yang ada berkaitan dengan hak rohanian ini kita panggilnya rohaniyat. Rohaniyin itu jin lah, makhluk halus, ataupun tidak makhluk halus pun nama malaikat rohaniyin. Selamat malaikat pun nama malaikat. Kadang-kadangnya malaikat ini dalam ilmu perbomohan, ilmu asyifa ini disebut al-karrubiyyin. Al-karrubiyyin itu malaikat itu, malaikat yang membawa bala. Rohaniyin malaikat kerohanian yang membawa hal kerohanian ini kepada manusia. Malaikat suka. Kemudian surah ini di antara fadilat yang selalu disebutkan orang dalam ilmu kerohanian. Sesiapa yang inginkan khidmat jin, dia boleh bacalah surah ini. Dia baca surah ini adalah kadang-kadangnya tertentu, saya pun tak berapa ingat kena baca berapa kali. Baca dan minta khidmat jin. Jin boleh datang jika tiada apa-apa halangan. Dalam buku itu ada menyebutkan jin boleh datang jika sesuai dengannya. Dia tidak mahu lampu cerah macam ni, tak mahu, sebab dia sensitif sangat dengan cahaya macam ni, mahu gelap. Jadi baca hingga sampai beberapa kali saya ingatnya baca tu panjang juga lah, banyak kali dah. Banyak kali kalau kita hafal pun tidak lagi nak baca pun, nak baca boleh jadi jin pun tak datang pasal kita baca tu sangkut dia katanya tak boleh datang lah. Jadi baca dengan cara yang baik, mahu khidmat jin boleh datang.
satu ketika namanya Abu Yusuf, katanya dia mengamalkan membaca surah Al-Jin ini, dan jin pun datang. Jin datang. Tapi Abu Yusuf ni dia bila jin datang dengan rupanya asli lah. Rupanya asli, dia mendekati Abu Yusuf, dia tanya Abu Yusuf, kamu nak apa? Kamu nak apa? Abu Yusuf ni bila didekati oleh jin, dia bukan manusia ni, dia sentuh, jin tersentuh, Abu Yusuf pun terkejut. Rupanya dia sentuh tu berbulu jin ini. Jin yang datang untuk melayani kehendak Abu Yusuf ini. Kemudian tak jadilah Abu Yusuf nak minta tu, tak jadi. Abu Yusuf dia bercita-cita dia nak minta emas. Maknanya jin boleh bawa datang lah, dia nak cari Joko kat mana tak tahulah. Boleh jadi dia pergi curi hampir mana-mana, harga murah-murah tu, boleh jadi macam itulah. Saya rasanya kisah ini boleh jadi benar. Boleh jadi benar, tidak mustahil sebenarnya. Kalau kita nak jumpa dengan jin, mudah saja. Ada nama-nama yang tertentu kita panggil pun dia boleh datang. Terutama sekali jin yang bukan Islam boleh datang. Jadi sama ada jin Islam ataupun jin bukan Islam, kita tidak disarankan bertemu dengan mereka. Sama-sama pula untuk kita minta khidmat dengan mereka. Kalau kita mahu khidmat, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih baik. Mengapa nak kita tolong jin? Jin pun hamba Allah seperti kita juga. Boleh jadi ada satu jalan yang boleh dia dapat bawa datang ke sini. Pada kali yang kedua dia minta lagi, dia amal lagi, baca surah Al-Jin, jin pun datang. Kali yang kedua ni Abu Yusuf ni dia tahankan diri juga untuk berjumpa dengan jin ini. Dia berjayalah pada kali itu dan meminta dibawa datang padanya barang-barang itu, barang yang diminta. Tetapi tak sampai ke puncaknya, bahawa dia bawa pergi cari. Tapi dalam masa itu Abu Yusuf merasakan tidak begitu baik, kerana tidak tahu daripada mana datangnya barang ni. Dan banyak lagi kisah-kisah yang pernah disebut tentang mereka ini. Mereka yang minta khidmat jin ini, jin boleh datang dengan bacaan-bacaan yang tertentu dan dengan menyebut nama-nama yang tertentu, nama-nama jin lah. Satu kisah yang lain, ada satu orang pula dia nak minta berjumpa dengan jin. Dia bacalah dan mengikuti peraturan-peraturan yang tertentu. Ada buku dia sebenarnya. Buku ni kalau orang di Saudi selalu marah sangat, dia kata buku ni syirik. Ia bercampur-campur doanya, ada doa yang baik, ada yang tak baik. Kisah yang satu lagi, bila jin itu datang, jin dapati dalam rumah itu cerah, jadi cerah, dia tak boleh masuk lah. Tapi sebelum itunya jin pun dia merasakan dia dihargai, sepatut dia layanlah juga. Lalu jin itu mengholorkan tangannya, dia tutup lampu terlebih dahulu. Holor tangan panjang tangan panjang lah. Kalau duduk dekat luar, dia nak holor, nak tutup suis tu, tentulah berkali 3-4 depas sekurang-kurangnya tangan dia. Melihat pada tangan yang begitu panjang, kawan ni pun terkejut, tak jadi minta lah. Dia kata tak payah datang lah. Pasal apa? Tangan terlalu panjang. Kalau tangan sepanjang tu, kaki dia tengah mana tak tahulah, kepalanya macam mana tak tahu. Dia tanya begitu. Jadi tak berjaya datang, tak sampai. Jadi bila tak sampai itu, kisah-kisah semuanya gagal kerana perhubungan itu sukar juga sebenarnya, walaupun mudah, tapi sukar kerana tabiat manusia dengan tabiat jin itu lain. Jin ini rupanya takut bila dia berupa dengan rupa asli. Tapi jin bila dia nak datang, nak bawa sesuatu yang berharga, tentulah dia datang dengan rupanya yang asli, supaya kita kenal nama yang disebut itu akulah. Dia akan memperkenalkan gitu. Dia tak bawa datang, orang tiba-tiba dia campak tu, oh itu bukan jin lah, tu lain. Jin tidak macam tu. Jadi suratul jin sebutnya di sini satu surah yang sangat disukai oleh jin. Tapi kalau kita baca pun sebenarnya tidak dengan niat itu, maka tidaklah berguna untuk jin. Kerana jin pun tidaklah mudah jin Islam itu nak datang dan nak bawa emas misalnya. Kita minta emas ataupun duit sekarang ni kita nak boleh
20 juta misalnya nak suruh dia bawa datang ni, duit 20 juta tu pun kita nak bawa pun tak larat juga, dia lebih-lebih lagi. Dia kena masuk ke satu alam yang lain. Duit misalnya masuk satu alam yang lain untuk dibawa, disebabkan perbezaan antara kita dengan mereka, perbezaan alam. Jadi lebih kurangnya macam itulah yang saya pernah baca. Dan di dalam surah ini ada menceritakan tentang hal jin Islam. Jin mukmin dia panggilnya, mukminul jinni, kaum jin yang mukmin. Dia kata jin Islam adalah jin yang beriman. Nabi SAW dalam salat dia, kita sebutkan tadi, dia sedar jin itu datang. Dia sedar, lalu dia beritahu tadi, dia kata ramai orang yang jin datang bawa anak beranak dia datang ke sini. Dia katanya kerana memuliakan Nabi. Jika manusia ini tak mahu beriman, tak mahu turun sembahyang berjemaah bersama dengan Nabi, maka gantikan dengan makhluk yang lain, iaitu makhluk jin. Jadi Nabi pun seronok sikitlah bahawa jika manusia tak mahu, Nabi SAW disukai oleh satu makhluk namanya makhluk jin datang sama dengan Nabi SAW di masjid itu. Kemudiannya selepas daripada peristiwa ini, berlakulah pula peristiwa Mi'raj langit, Isra' dan Mi'raj. Tapi Isra' dan Mi'raj ini menurut Ibn Katsir, bila tarikhnya? Tarikhnya itu 27 Rejab ke, bulan Rabiul Awal ke, bulan mana-mana ke, tidak ada satu nas yang jelas menyatakan pada 27 Rejab, 27 Rajab. Tidak betul. Boleh jadi ada pendapat yang menyatakan tarikh lain, bukan tarikh itu. Ada yang menyatakan 12 Rabiul Awal sama dengan tarikh Maulud, ada yang menyatakan bulan-bulan yang lain lagi. Jadi dengan itu tak tahu sebenarnya tarikh. Jadi oleh kerana tidak tahu tarikh, ada tarikh walaupun 27 Rajab, lebih baik daripada tarikh tak ada. Ada Isra' Mi'raj tapi tak ada tarikh. Kalangan ulama kita catatkanlah kalau kata 12 Rabiul Awal 27 Rejab, catatlah 27 Rejab sebagai tarikh Isra' dan Mi'raj. Tapi hakikatnya tidak ada satu keterangan yang membuktikan kebenaran dakwaan itu. Kemudiannya surah ini kita akan baca selepas inilah, besok kita baca. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.